Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 31 Januari bersama saya Ardi Harman Marzi dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa, dan berikut tajuk utama malam ini. Sultan Ibrahim angkat sumpah yang di-Pertuan Agong ke-17. Juga karakter bersahaja mudah mendampingi rakyat. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini secara rasmi diisytiharkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam upacara penuh adat istiadat di Istana Negara hari ini. Sempurnanya istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-17 itu. Ia menandakan bermula tempoh pemerintahan 5 tahun Sultan Ibrahim sebagai Ketua Utama Negara yang baru. Istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-17 berlangsung di Istana Negara dengan disaksikan Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertua Negeri serta kepimpinan tinggi negara. Ketika melafaz sumpah, Sultan Ibrahim berikrar akan melaksanakan pemerintahan dengan adil dan akan sentiasa mempertahankan kesucian agama Islam serta kesejahteraan rakyat. Wallahi, wabillahi, wataulahi. Maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disah dan dimasyhurkan. Selesai melafazkan sumpah, Sultan Ibrahim kemudian menandatangani surat sumpah jawatan. Istiadat yang diadakan dalam mesyuarat khas Majlis Raja-Raja ke-264 hari ini turut menyaksikan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dilantik sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Baginda turut melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan. Istiadat selepas itu diteruskan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membacakan kandungan surat perisytiharan diikuti bacaan doa oleh Pegawai Agama Istana Datuk Munir Muhammad Saleh. Pelantikan Sultan Ibrahim hari ini sekali lagi menonjolkan keunikan Malaysia kepada dunia yang merupakan satu-satunya negara yang mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan secara penggiliran dalam kalangan 9 Raja Melayu. Keberangkatan tiba Sultan Ibrahim di Istana Negara pagi tadi disambut dengan istiadat ketenteraan penuh tradisi. Baginda yang berangkat dari Istana Bukit Serin di Johor kira-kira 7.45 pagi tadi tiba di Istana Negara sekitar 10.40 pagi. Keberangkatan tiba Sultan Ibrahim di Istana Negara disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baginda kemudian menerima hormat diraja daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diiringi lagu Negaraku. Baginda kemudian berkenan memeriksa Pasukan Kawalan Kehormatan Utama terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota di dataran Istana Negara. Selesai pemeriksaan, Sultan Ibrahim sekali lagi menerima hormat diraja disusuli Negaraku sebelum beliau bergerak masuk ke Balairung Sri Istana Negara. Turut mengiringi keberangkatan masuk Sultan Ibrahim ke Balairung Sri ialah Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Terdahulu di Johor Bahru, lambaian kasih dan laungan Daulat Tuanku di luar Istana Bukit Serin mengiringi istiadat keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ke Istana Negara. Seawal jam 7 pagi, rakyat Johor sudah memenuhi bahu jalan
bagi menjunjung tahniah di atas pelantikan baginda sebagai ketua negara yang baru. Baginda yang menaiki kenderaan khas keluar dari Istana Sirin pada jam 7.45 pagi dengan diiringi konvoi keselamatan beserta hormat diraja. Keberangkatan baginda ke hangar diraja lapangan terbang antarabangsa Senai melalui 8 checkpoint di mana orang ramai diberi peluang untuk melambai baginda di bahu jalan. Keberangkatan tiba baginda di lapangan terbang disambut Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Bacaan doa kemudiannya dipimpin Mufti Johor Datuk Yahya Ahmad. Baginda kemudian berlepas ke Pangkalan Tentera Udara Subang dengan menaiki pesawat peribadi sekitar jam 9 pagi tadi. Dari Bukit Serin, Sultan Ibrahim turut disambut orang ramai di luar pekarangan Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang tidak mahu melepaskan peluang untuk memberikan lambaian kasih. Seawal jam 7 pagi, lebih 200 orang membanjiri luar perkerangan TUDM untuk menjadi sebahagian daripada pasukan pelambai di bahu jalan bagi menyaksikan sendiri peristiwa bersejarah secara dekat tatkala kenderaan konvoi diraja yang membawa Sultan Ibrahim menuju Istana Negara. Bagi Kartini Abdullah yang berasal dari Perak, ia adalah pengalaman baharu dan manis buat dirinya yang terpilih menyertai sebagai pasukan pelambai daripada Kementerian Peladangan dan Komoditi. Sini kita akan nampak pelbagai agensi pun turut serta, sama-sama berasa sangat teruja, terpilih, alhamdulillah terpilih untuk sama-sama menyambut ketibaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kalau nak tanya harapan kita untuk setiap kali perubahan, kita mengharapkan pemimpin kita adalah yang lebih baik, dapat memimpin kita lebih adil dan saksama. Kita semua aman harmoni. Dan rasanya yang paling utama, semua kita hidup aman makmur lah. Selamat bertata tuanku. Semoga tuanku sebagai payung kepada negara, payung kepada rakyat akan membawa Malaysia ke mercu tanda yang lebih gemilang dengan pentadbiran, dengan keamanan dan keberkatan kepada semua rakyat pelosok negara ini insya-Allah. Dan kami ucapkan selamat bertata tuanku. Semoga pemerintahan tuanku akan membawa kegemilangan kepada Malaysia tercinta. Baginda Sultan Ibrahim berangkat tiba di Pangkalan Udara TUDM Subang kira-kira jam 9.45 pagi dan disambut Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Baginda kemudian menuju Istana Negara untuk menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264 diikuti isyarat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong ke-17. Sikap prihatin dan mesra rakyat yang dipamerkan sejak bergelar Tunku Mahkota Johor menjadikan Sultan Ibrahim antara figura yang amat disayangi rakyat negeri itu. Dengan pemasyuran sebagai Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17, ia satu kebanggaan buat rakyat Johor dan mereka yakin Sultan Ibrahim mampu memerintah Malaysia dengan adil dan bijaksana. Keterujaan rakyat Johor itu disuarakan kepada wartawan Zatil Husna Zaharulai. Rakyat Johor yang ditemui ketika berhimpun di luar Istana Sirin pagi tadi berkata, sifat baginda yang sering mencemar duli menerusi kembara Mahkota Johor sejak 2001 membuktikan kepribadian Sultan Ibrahim yang amat berjiwa rakyat. Sultan Johor yang kita kenal memang seorang yang berjiwa rakyat. Kami sebagai rakyat Johor pun memang pada setiap tahun kita pun mengetahui ada program kembara mahkota yang akan dilaksanakan di semua daerah. Jadi rakyat pun dapat melihat Sultan Johor bersama ahli keluarganya. Contohnya macam kembara mahkota kan. Itu adalah satu medium untuk dia merapat dengan rakyat dan untuk sama-sama dalam keadaan, contohnya semasa banjir dan sebagainya, beliau akan baginda akan sentiasa ambil tahu dan pergi ke tempat lokasi-lokasi banjir. Di sebalik ketegasan, kepribadian Seri Paduka Baginda yang sentiasa mendengar keluh kesah rakyat Johor pasti akan dirindui.
mungkin kami akan merinduilah Sultan kami sebab selalunya dia berada di Johor dan banyak program pun program bersama Sultan, dan sekarang ni dia berada di Istana Negara dan kami doakan semoga Sultan kami sentiasa dipelihara dan dalam rahmat Allah SWT. Kibaran bendera Johor, jalur gemilang dan laungan Daulat Tuanku yang mengiringi istiadat keberangkatan Seri Paduka Baginda ke Istana Negara pagi tadi jelas melambangkan keutuhan institusi diraja dan menepati slogan Raja dan Rakyat berpisah tiada. Kami mendoakan dan berharap semoga pentadbiran di bawah kepimpinan Baginda terus maju, Malaysia terus maju dan terus ekonomi semakin maju dan terus gemilang di mata dunia. Kehadiran ribuan rakyat Johor berbilang bangsa adalah simbolik kasih dan setia buat Sultan yang bakal menggalas tugas lebih mencabar sebagai ketua negara. Bila mana berkumandangnya lagu negaraku, antara baik yang kedengaran adalah Raja kita selamat bertahta. Lirik lagu kebangsaan Malaysia itu menunjukkan bahawa ia merupakan pasak kepada tahta kedaulatan dan tadbir urusnya. Semoga dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar akan mentadbir Malaysia ke arah yang lebih cemerlang dan terbilang. Laporan Zakilus Zahrul Lail untuk Berita Al-Hijrah. Selepas ini, masjid tertua di India jadi tarikan di Kerala. Al-Hijrah dikenali sebagai seorang yang berpendirian tegas, menimbulkan rasa ingin tahu rakyat Malaysia bagaimana bentuk pemerintahan yang akan dibawa oleh Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun bermula hari ini. Pelantikan Baginda merupakan sebuah khabar yang mengujakan dan menggembirakan rakyat jelata, khususnya rakyat di negeri bawah naungannya. Laporan khas mengenali perwatakan dan sifat Baginda dari sudut pandang rakyat disediakan wartawan Khadijah Faisal bersama kru Berita Al-Hijrah yang ke Johor Darul Takzim baru-baru ini. Kreatif dan lasak merupakan kelebihan Baginda Sultan yang tidak dapat disangkal apabila saya bersama kru Berita Al-Hijrah berkesempatan melihat sendiri perjalanan hidup Baginda sejak di bangku sekolah lagi melalui kepingan-kepingan gambar yang disimpan rapi di Maktab Sultan Abu Bakar MSAB yang juga dikenali English College, isi Johor Bahru. Mahir dalam seni merupakan kelebihan Baginda sehingga menjadikan hobi atau minat terhadap sesuatu perkara itu sebagai inspirasi karya tuanku. Karakter Sultan Baginda yang lasak dan kreatif terselah sejak zaman persekolahan lagi. Buktinya, ini merupakan replika yang dihasilkan oleh Baginda Sultan sendiri yang berkonsepkan seseorang sedang menunggang kuda. Daripada barangan terpakai antaranya dapur gas lama, skru dan juga bahagian-bahagian kereta. Dan ini membuktikan Baginda sangat cintakan ataupun sukakan sukan berkuda ataupun sukan-sukan yang lasak. Dan menariknya, English College ataupun lebih dikenali sebagai EC menyimpan koleksi ini sebagai koleksi kebanggaan sekolah. Tidak hanya itu, Baginda juga dikatakan merupakan seorang murid yang menghormati guru dan merendah diri meskipun mempunyai kedudukan dan berlatar belakangkan kerabat diraja. Sementara itu, kru Berita Al-Hijrah cuba mendekati penduduk yang sering berkesempatan bertemu Sultan Ibrahim secara spontan di Kampung Sawah Air Papan Mersing, Johor. Menurut perkongsian salah seorang penduduk, Sheikh Omar Bentris, jika diamati Baginda memiliki karakter sederhana dan bersahaja. Katanya, dia mengenali Baginda ketika dia berusia 29 tahun hanya atas urusan kerja. Baginda yang masih memegang gelaran Tengku Mahkota Johor pada ketika itu sudah menunjukkan sifat yang lembut, bersikap terbuka dan tidak terlalu terikat dengan protokol, menyebabkan Baginda mudah didekati rakyat sehingga ke hari ini. Dia orang dia simple, yang betul dia simple. Dia baik, dia suka joke, buat kelakar pun. Dia suka. Tuanku ni dia tegas. Dia tegas, dia orang dia baik. Dia lembut, tapi dia tegas. Dia kalau dia buat satu-satu, dia tak suka buat separuh jalan.
Dia memang benci kalau buat separuh jalan. Kalau nak buat, dia mesti betul-betul. Ada orang lain kata buat cincai-cincai dengan tuanku ni, jangan. Please, don't do that. Namun katanya, baginda juga mempunyai sisi karakter yang jarang diketahui rakyat. Dan karakter dia kadang-kadang dia diam. Kita tak tahu apa yang dia fikir, tapi dia diam. Jadi kita takkan nak tanya. Jadi dia diam, kita diam je lah. Dia minum kopi dia tu sekarang ke teh tarik dia suka teh tarik, tapi dia diam. Itulah karakter. Bila kita tengok dia diam, kita terus ganggu dia lah. Justru itu, Syekh Omar berharap ketegasan dan pendirian teguh Sultan Ibrahim tidak disalah erti kerana baginda mempunyai cara tersendiri untuk menzahirkan rasa kasih dan perhatian buat rakyat dalam memegang tanggungjawab sebagai YDPA ke-17 negara. Daripada dulu sampai sekarang, karakternya tu sama. Cuma sekarang dia dah jadi sultan. Dulu dia jadi tengku mahkota. Jadi sekarang ni dia banyak perkara-perkara dekat atas bahu dia. Dia nak kena tengok. Jadi tuanku ni dia suka tegur. Benda yang tak sesuai dengan mata dia, dia tegur. Tapi yang kena tegur tu jangan kecil hati lah, sebab dia cakap benar. Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Iskandar diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultan Aminah Johor Bahru. Sultan Ibrahim yang merupakan anak sulung dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 dan mendirikan rumah tangga bersama Raja Zarif Sofia almarhum Sultan Idris Shah pada 22 September 1982 dan dikurniakan 6 cahaya mata. Baginda kemudian dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 23 Januari 2010 selepas kemangkatan almarhum Sultan Iskandar dan dimahkotakan pada 23 Mac 2015. Kepimpinan baginda terserlah selepas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti ketenteraan yang turut dijadikan asas bagi membina semangat juang, disiplin serta perwatakan yang berwibawa dalam menjadi seorang pemimpin. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Baik, Masjid Cheraman yang merupakan masjid pertama di India melakar pelbagai sejarah dalam penyebaran Islam di negara itu. Masjid yang dibina pada tahun 629 Masihi ketika baginda Rasulullah SAW dikatakan masih hidup, membuatkan masjid berkenaan mendapat perhatian umat Islam dan bukan Islam serta antara lokasi wajib dikunjungi ketika berada di Kerala. Wartawan Abdul Rahman Kunyu yang sempat ke masjid tertua di India itu ada laporannya. Masjid Cheraman terletak di daerah Kodungallur, Kerala yang terletak 35 km di utara Cochin yang juga merupakan bandar terbesar di negeri berkenaan. Ia dibina pemerintah Kerala yang terkenal iaitu Maharaja Cheraman Perumal selepas mendapat tafsiran mimpinya mengenai bulan terbelah. Raja itu cuba mendapatkan penjelasan daripada pelbagai pihak namun gagal memberikan keyakinan kepadanya. Sehinggalah kedatangan pedagang Arab yang menceritakan di sebalik mimpi itu yang kemungkinan besar merujuk kepada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Cheraman Perumal dikatakan ke Mekah bertemu baginda Rasulullah dan dilaporkan memeluk Islam. And our ulamas, they uses this masjid for giving the lecture, giving the writing the kitabs and everything. The masjid is not only for a namaz and not itikaf. This masjid used for like a madrasa or jamia, because thousands of ulamas using this masjid for propagating the Islam and building Islam and community. So, walaupun sudah dibina beribu-ribu tahun, namun masjid kuno ini tetap utuh dengan beberapa penambahbaikan. Cheraman masjid ini merupakan masjid pertama di India dan jika penonton dapat lihat di hadapan saya ini merupakan simbolik ataupun tempat letak lilin. Ketika zaman dahulu mereka belajar di sekeliling ini dan meletakkan lilin sebagai tanda untuk pelita dalam kehidupan. Dan jika penonton dapat lihat lagi arkitektur ataupun seni bina pintu di masjid ini agak sedikit rendah, menandakan mereka ataupun jemaah-jemaah yang masuk ke dalam masjid ini perlu merendahkan diri ataupun tunduk seketika untuk memasuki rumah Allah ini.
Selain Masjid Syaruman, masjid yang menjadi tarikan di Kerala ini ialah Masjid Ponani. Saya bersama delegasi di bawah Pejabat Hal Ehwal Agama juga berkesempatan melawat masjid ini yang juga dikatakan kiblat dan tempat berkembangnya mazhab Syafi'i di India. Masjid yang berusia 500 tahun itu telah mengalami kerosakan yang besar kerana kekurangan penjagaan dan pembaikan serta bahagian hadapannya pula telah dirobohkan. Bagaimanapun, kerajaan mengambil alih masjid itu selepas rakyat mendesak supaya struktur masjid dipelihara. Masjid Ponani bagaimanapun diubah suai tanpa mengubah bentuk dan keaslian asal masjid berkenaan. Sehingga kini, kedua-dua masjid berkenaan yang merupakan sejarah penyebaran Islam di India menjadi tarikan dan pusat pelancongan umat Islam dan bukan Islam jika mereka ke Kerala. Laporan Abdul Rahman Kunyo bersama juru kamera Nur Imran Nordin dari Kerala, India untuk Berita Al-Hijrah. Baik, selepas ini miliki video intim Hot Daddy, 6 wanita didakwa. Menteri Dalam Negeri mengesahkan mesyuarat Kabinet hari ini ada membincangkan mengenai permohonan pengampunan diraja bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkara tersebut dimaklumkan kepada jemaah Kabinet namun tiada sebarang perincian berhubung pengumuman tersebut. Berkenaan dengan dimaklumkan sepintas lalu, tapi bukan kabinetnya bidang kuasa untuk, sebab bidang Pardon Board ni seperti dalam perlembagaan kan, dia stated clearly di bawah jurisdiction siapa, keanggotaannya bagaimana. Jadi kita bincang, tapi kita faham bahawa ini di bawah jurisdiction Pardon Board itu sendiri. Okay. Bagaimanapun, apabila ditanya pihak mana yang akan membuat pengumuman mengenai status permohonan pengampunan tersebut, Datuk Seri Saifuddin enggan memberi jawapan susulan ia bukan berada di bawah bidang kuasa beliau. Sementara itu, memetik laporan Channel News Asia CNA hari ini, hukuman penjara 12 tahun Datuk Seri Najib Razak atas tuduhan rasuah dikurangkan kepada 6 tahun oleh Lembaga Pengampunan selepas mesyuarat semalam. 6 wanita yang dikaitkan dengan kes seorang lelaki dikenali Hot Daddy atau nama sebenarnya Hasli Ikhwan Arif Zul, 32 tahun, dituduh di 5 mahkamah magistrate di Ibu Negara secara berasingan hari ini. Kesemua mereka didakwa atas pertuduhan memiliki video lucah dalam telefon bimbit dan peranti masing-masing. Bagaimanapun, 4 daripadanya termasuk seorang penuntut universiti awam didenda antara RM2,500 sehingga RM4,800 setelah mengaku bersalah. Magistrate Atikah Muhammad Elias Muhammad Saim menjatuhkan hukuman itu ke atas penganggur Nur Nabila Ayuni Hanafi 22 tahun dan pemandu pelancong Amira Natasha Muhammad 26 tahun yang didenda RM3,000. Manakala Magistrate Nurlina Hanim Abdul Halim pula menjatuhkan denda ke atas eksekutif pemasaran Adilah Hanum Khairuddin 36 tahun sebanyak RM2,500 dan Magistrate Ili Mariska Kalizan menjatuhkan hukuman denda RM4,800 ke atas penuntut IPTA Nur Alia Muhammad Rosli 22 tahun. Mahkamah turut memerintahkan kesemua tertuduh dipenjara antara 1 hingga 6 bulan jika gagal membayar denda. Sementara itu, pelajar kolej swasta Felicia Lisa Nandong 21 tahun dan akauntan Nur Fatihah Ramli 30 tahun yang turut didakwa tuduhan sama mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan masing-masing dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Izzah Syaharuddin dan Magistrate S. Arun Joti. Mahkamah kemudian membenarkan Felicia diikat jamin RM2,000 dan Nur Fatihah diikat jamin RM3,000 dan menetapkan pada 12 Mac dan 26 Mac ini bagi sebutan kes. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan merampas 13,350 kg ayam sejuk beku dipercayai diseludup dari negara jiran. Rampasan bernilai hampir RM100,000 termasuk cukai itu dilakukan di Kampung Pulau Tebu, Jalan Kuala Krai, Kota Baru jam 8 pagi semalam. Pengarahnya Wan Jamal Abdul Salam Walung berkata, kesemua ayam sejuk beku yang diragui status halal itu ditemui dalam 2 buah lori jenis Hino yang ditinggalkan tanpa pemandu di tepi jalan. Saya nak sedahkan di sini, itu berkenaan dengan modus operandi yang digunakan adalah ayam sejuk beku daripada negara jiran
dibawa masuk melalui sampan dan juga lori, van ataupun kenderaan penumpang dah tersedia di tepi sungai Kalan. Dan barang-barang tersebut diangkut dan dimuatkan di dalam lori yang besarlah di lokasi yang telah dikenal pastilah oleh smuggler tersebut. Kami mengesyaki untuk dipasarkan di pasaran di Kelantan sendiri dan juga di luar Kelantan lah, sama ada di Klang Valley dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat Penguatkuasaan JKDM Kota Baru hari ini. Menurutnya, pasukannya membuat intipan selama 2 minggu bagi mengesan kegiatan penyeludupan berkenaan selain turut mendapat maklumat sebelum membuat serbuan terbabit. Kesemua ayam sejuk beku berkenaan dirampas dan disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Wan Jamal berkata jika sabit kesalahan, pelaku boleh dikenakan denda tidak kurang daripada 10 kali nilai barang atau RM50,000 yang mana lebih besar daripada dan tidak lebih daripada 20 kali nilai barang atau RM500,000. Pelaku juga boleh dipenjarakan tidak kurang daripada 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Rahman dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.